Satu kisah yang sukar dipercayai telah berlaku. Para pendengar, para guru kita akan ke Malaysia, bukan Korea Utara kan? Nama saya Martin Barak, seorang guru sejarah di sebuah sekolah antarabangsa di Vienna, Austria. Pada masa itu saya berasa sangat keliru. Pesawat yang membawa 25 orang pelajar yang dijadwalkan ke Kuala Lumpur untuk membeli belah dan berseronok terpaksa melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia karena ribut tropika yang tiba-tiba. Yasmin, seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun, bertanya dengan suara yang gemetar dan penuh kebimbangan. "Cikgu, negara macam mana Malaysia ni? Bahaya tak? Tetapi, percayakah Anda, anak-anak ini dari sekolah elit yang tidak tahu apa-apa tentang Malaysia? Hanya dalam masa 48 jam. Kemudian menghubungi ibu bapa, mereka berkata, "Mama, saya nak belajar di Universiti Negara ni. Papa, kenapa tak ada Grab sebegini di Vienna?" Kebimbangan 5 menit yang lalu serta-merta bertukar menjadi rasa takjub dan kekaguman yang mendalam. Perubahan sebegini sungguh menakjubkan. Pelajar perempuan boleh balik bersendirian pada jam 2 pagi. Sistem yang mudah untuk menguruskan transaksi perbankan di kedai serbaneka. Dan yang paling penting, rakyat Malaysia yang menyambut kami sebagai orang asing dengan kehangatan seperti keluarga sendiri. Sepanjang 15 tahun saya menjadi guru dan mengembara ke seluruh dunia ini, adalah kali pertama pelajar saya berkata mereka tidak mahu pulang. Malah selepas kembali ke Vienna, ibu bapa berduyun-duyun datang kepada saya, "Cikgu, adakah Malaysia selamat sebegitu rupa? Patutkah saya hantar anak saya belajar di sana?" Apa yang berlaku dalam 48 jam itu, sekarang saya akan menceritakan kepada Anda kisah luar biasa ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Martin Barak. Dan saya telah menjadi guru sejarah di sebuah sekolah antarabangsa di Vienna selama 15 tahun. Pada September tahun lepas, perjalanan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur yang saya ketuai bermula dengan lancar. 25 orang pelajar dari lapangan terbang Vienna adalah anak-anak dari salah satu sekolah paling berprestij di Republik Austria. Ini adalah perjalanan istimewa yang telah dirancang dengan teliti oleh ibu bapa mereka setahun lebih awal. Rancangannya adalah untuk melawat pusat membeli belah terkenal KL dan mengalami budaya Malaysia. Tetapi apabila pesawat terbang melintasi Siberia dan mendekati ruang udara Asia Tenggara, pengumuman di udara kedengaran. Terdapat ribut tropika yang kuat melanda menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup. Kita akan dialihkan ke lapangan terbang alternatif yang paling selamat, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia, Malaysia. Para pelajar mula cemas. Ramai yang hanya mempunyai idea samar-samar tentang lokasi geografi Malaysia. Ada yang pucat lesi. Sejujurnya saya sendiri berasa cemas. Pengetahuan saya tentang Malaysia hanya terhad kepada nasi lemak dan menara berkembar Petronas. Pada jam 10 malam pesawat kami mendarat dengan selamat di Kelia. Apabila saya melihat keluar tingkap, saya terpana sepenuhnya. Pemandangan di hadapan saya lebih cerah dan futuristik daripada mana-mana lapangan terbang di Eropah. Dinding kaca yang besar berkilauan seolah-olah sebuah bandar futuristik, berbeza sama sekali dengan lapangan terbang lama di Vienna. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam balai ketibaan, saya disambut dengan kejutan pertama. Walaupun sudah hampir tengah malam, semua kemudahan berfungsi dengan sempurna. Kaunter pertanyaan dilayan oleh kaki tangan yang berdedikasi. Kaki tangan pembersihan sedang mengelap lantai balai berlepas dengan teliti. Di lapangan terbang Eropah, kebanyakan perkhidmatan akan terhenti pada waktu malam, tetapi di sini sama sekali berbeza. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, saya mengalami kejutan kedua. Walaupun sekumpulan besar orang asing tiba secara tiba-tiba, kaki tangan lapangan terbang tidak menunjukkan sebarang kekeliruan. Sebaliknya, mereka segera mengaturkan seorang penterjemah yang fasih berbahasa Jerman untuk kami. Dalam 15 tahun saya membawa pelajar mengelilingi dunia, saya tidak pernah melihat tindak balas yang begitu pantas dan tenang. Penterjemah itu mengambil kira usia pelajar, menjelaskan keadaan dengan perlahan dan teliti. Beliau juga membantu merancang pengangkutan ke hotel dan jadwal hari kedua secara terperinci, malah menawarkan diri untuk menghubungi hotel yang kami tempah di Kuala Lumpur. Tahap perkhidmatan seperti ini tidak dapat dibayangkan di lapangan terbang Vienna. Yang lebih menakjubkan adalah sistem pemeriksaan imigresen automatic autogate screen. Sentuh mudah dikendalikan, malah pelajar yang menggunakannya buat kali pertama dapat menyelesaikannya dengan mudah. Screen menawarkan pelbagai pilihan bahasa termasuk bahasa Inggris. Jika mana-mana pelajar menghadapi masalah kaki tangan, akan segera tampil membantu dengan senyuman.
Proses pengambilan bagasi juga mengagumkan. Skrin besar memaparkan status bagasi setiap penerbangan tepat pada masanya. Sama sekali tidak perlu bimbang tentang kehilangan bagasi yang biasa berlaku di lapangan terbang Eropah. Selesai urusan imigresen, menunggu bas ke hotel, ekspresi pelajar telah berubah dengan ketara. Kebimbangan telah hilang digantikan dengan rasa ingin tahu dan keterujaan yang bersinar di mata mereka. Seorang pelajar lelaki datang kepada saya dan berkata dengan terkejut, "Cikgu, saya tak pernah terfikir Malaysia canggih macam ni." Tiba jam 1 pagi kami menaiki bas mewah lapangan terbang. Bahagian dalam bersih dan kemas, tempat duduk lembut dan selesa. Pemandu bas menyedari kami adalah orang asing, memberikan maklumat dengan ramah dalam bahasa Inggeris. Perjalanan ke hotel mengambil masa kira-kira sejam. Sila pakai tali pinggang keledar anda untuk keselamatan. Nada suaranya lembut. Apabila bas bergerak keluar dengan senyap, pemandangan malam yang indah terbentang di luar tingkap. Walaupun sudah larut malam, jalan raya masih terang benderang. Kenderaan bergerak dengan teratur. Apabila bas melintasi lebuh raya menuju KL, para pelajar tercengang. Latar langit KL yang diterangi cahaya tidak kalah hebatnya dengan pemandangan di Vienna. Apa yang paling mengejutkan pelajar adalah kedai-kedai serbaneka yang berderetan. Walaupun sudah melepasi pukul 1 pagi, lampu di kedai masih menyala dan orang ramai dengan senyap berinteraksi. Pada masa ini di Vienna kebanyakan kedai sudah tutup, kata seseorang dengan perlahan. Kemudian seorang pelajar lain menoleh kepada saya dan bertanya, "Cikgu, orang Malaysia tak tidur ke pemandangan yang lebih mengagumkan adalah pelajar perempuan yang pulang bersendirian pada larut malam. Walaupun sudah melepasi pukul 1 pagi, mereka masih berjalan dengan tenang tanpa sebarang tanda ketakutan atau kebimbangan. Orang Austria secara amnya menganggap berjalan bersendirian di jalan pada waktu malam adalah berbahaya, tetapi peraturan ini nampaknya tidak terpakai di bandar ini. Fakta ini sangat mengejutkan pelajar. Tidak lama kemudian bas memasuki pusat bandar dan lampu pencakar langit menerangi seluruh tingkap bas. Pemandangan malam Kuala Lumpur begitu indah sehingga hampir membuatkan seseorang lupa untuk bernafas. Para pelajar berseru, "Wah hebatnya," dan mengeluarkan telefon pintar mereka untuk mengambil gambar. Pemandangan ini lebih megah dan moden daripada mana-mana bandar Eropah, seolah-olah melihat sekilas dunia masa depan. Kami tiba di hotel pada jam 2:30 pagi, tetapi suasana di sekeliling masih meriah. Restoran dan kafe 24 jam terang benderang menerangi jalan. Kedai serbaneka masih mempunyai pelanggan yang keluar masuk. Ini membuatkan saya berasa seolah-olah bandar ini tidak pernah tidur. Malam Kuala Lumpur sungguh meriah, manakala pada masa ini seluruh bandar Vienna akan sunyi seolah-olah sedang tidur lena. Semasa mendaftar masuk hotel, saya mengalami kejutan terakhir dalam perjalanan ini. Kaki tangan kaunter penyambut tetamu mengambil kira usia pelajar, dengan teliti mengatur bilik untuk kami di tingkat yang tenang. Beliau juga menjelaskan masa sarapan kedai serbaneka berdekatan dan restoran secara terperinci. Apa yang paling menyentuh hati saya adalah ucapan sambutan beliau, yang tulus bukan sekadar mengikut skrip. Beliau berkata dengan pandangan yang hangat, "Selamat datang ke Malaysia." Saat mendengar kata-kata ini, kepenatan perjalanan hilang. Apabila menaiki lift, seorang pelajar berbisik di telinga saya, "Cikgu, rupanya Malaysia macam ni." Pelajar lain turut mengangguk setuju. Kanak-kanak yang beberapa jam lalu dipenuhi dengan kebimbangan dan tekanan, kini wajah mereka berseri-seri dengan rasa ingin tahu dan jangkaan. Malam itu saya terlalu teruja untuk tidur. Saya tidak dapat membayangkan pengalaman apa yang akan saya dan mereka temui dalam 2 hari akan datang. Waktu pagi tiba, atau lebih tepat, selepas tidur beberapa jam. Pada jam 6 pagi, beberapa pelajar bangun kerana jet lag dan mula mengadu lapar di koridor. Saya agak bimbang di mana ada restoran dibuka seawal ini. Apabila saya bertanya kepada kaunter, penyambut tetamu kaki tangan itu tersenyum dan menjawab, "Di bangunan sebelah ada kedai mamak 24 jam. Mata saya membulat terkejut. Boleh makan seawal sebelum subuh. Ini tidak dapat dibayangkan di Vienna. Saya membawa 7 orang pelajar keluar dan mendapati Kuala Lumpur pada jam 6:30 pagi, sudah mula dipenuhi dengan kehidupan. Pekerja pejabat yang memakai sut, orang ramai berjoging, dan orang yang membeli kopi di kedai serbaneka. Ini sangat berbeza dengan suasana pagi yang sunyi di Vienna. Di Kuala Lumpur hari baru sudah bermula. Sebaik sahaja, menolak pintu mama, aroma makanan dan udara hangat menyambut kami. Sudah ada 2 atau 3 pelanggan di dalam. Seorang lelaki pertengahan umur bersarapan sendirian sambil membaca surat khabar, seorang wanita muda bekerja dengan komputer ribanya, dan seorang pekerja pejabat yang kelihatan letih, mungkin baru habis shift malam.
Setiap orang memulakan hari baru dengan cara mereka sendiri. Apabila saya melihat menu, saya terkejut lagi. Harga makanan sangat murah. Semangkuk nasi lemak Rm3, roti canai, dan teh tarik kira-kira 5 Rm. Berbanding dengan harga di Eropa ini terlalu murah untuk dipercayai. Jika di Vienna, untuk sarapan seperti ini, sekurang-kurangnya akan menelan kos kira-kira 15 euro. Pekerja kedai melihat kami adalah orang asing, tidak menunjukkan sebarang kejutan. Beliau dengan ramah menjelaskan menu dalam bahasa Inggris dan mencadangkan hidangan yang mungkin sesuai dengan selera pelajar. Apabila saya berkata beberapa kanak-kanak tidak biasa dengan rasa Malaysia, beliau tersenyum dan mencadangkan, kalau macam tu cuba roti telur dan Milo panas. Rasanya klasik. Selepas memesan hanya dalam masa 5 minit pelbagai hidangan dihidangkan. Nasi lemak, roti canai, telur mata. Para pelajar melihat sarapan Malaysia yang pertama kali mereka lihat dengan ekspresi ingin tahu dan bimbang yang bercampur baur. Tetapi apabila mereka mencuba gigitan pertama, ekspresi mereka serta-merta berubah. Suara sedapnya kedengaran di mana-mana, terutamanya roti canai, yang menyerupai sesuatu yang pernah dimakan di Austria tetapi sangat berbeza. Roti yang lembut dan rangup dimakan dengan kuah dal yang kaya. Seorang pelajar lelaki menghabiskan 2 keping roti canai dalam sekelip mata. Dia tersenyum gembira dan berkata, "Takkan dapat yang sedap dan murah macam ni di Vienna." Kata-kata ini masih saya ingat hingga kini. Reaksi pelajar yang mencuba nasi lemak juga comel. Pada mulanya mereka tidak pandai menggunakan sudu dan garpu dengan sambal, tetapi mereka cepat menguasai dan mula makan dengan berselera. Melihat adegan ini, pemilik kedai berkata dengan ramah, "Bagus, apabila semua orang selesai makan dan tiba masa untuk membayar, saya terkejut sekali lagi. 7 orang makan kenyang, tetapi jumlah keseluruhannya tidak sampai Rm80.000. Ditukar kepada euro, ia hanya kira-kira 15 euro. Jika di Vienna untuk makan yang sama sekurang-kurangnya akan menelan kos 60 euro. Pekerja kedai memulangkan baki dengan tepat dan mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman. Sedap tak makanan Malaysia? Cuba menu ni lain kali sedap juga. Kebaikan dan keprihatinan semula jadi beliau menyentuh hati saya. Kehangatan sebegini sukar ditemui di restoran Vienna. Keluar dari restoran, pelajar bertukar pendapat dengan riuh. Makanan sedap, harga murah, layanan mesra. Mesti rindu roti canai bila balik Austria nanti. Ada yang berkata mereka mahu tinggal di Malaysia selama sebulan. Keluar-keluar ia adalah waktu puncak lalu lintas ke tempat kerja. Orang ramai berjalan dengan pantas, tetapi teratur yang sangat mengejutkan. Tiada siapa yang melanggar lampu merah di lintasan pejalan kaki. Pejalan kaki dan motosikal saling bertoleransi secara semula jadi. Ini sangat berbeza dengan suasana pagi di Vienna di mana bunyi hon kereta riuh rendah dan orang ramai sering bertembung kerana tergesa-gesa. Tetapi bandar ini hari ini berfungsi dengan teratur seperti mesin yang tepat. Dalam perjalanan pulang ke hotel, seorang pelajar berkata dia mahu membeli snack, jadi kami singgah di 7-Eleven di sudut jalan, dan kami disambut dengan kejutan baru. Walaupun masih awal pagi, bahagian dalam kedai terang seperti pasar raya kecil, barangan disusun dengan kemas di rak. Bukan itu sahaja, pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan di kedai itu membuatkan semua orang terpegun. Mengambil bungkusan, membayar bil utility, urusan deposit, pengeluaran bank, malah membeli tiket konsert. Semua boleh dilakukan dalam ruang kecil ini. Di Vienna, kedai serbaneka hanya boleh membeli makanan ringkas, tetapi kedai serbaneka Malaysia ini seperti bandar mini. Setiap pelajar memilih snack kegemaran mereka dan melihat snack dan minuman Malaysia dengan rasa ingin tahu. Terutamanya teh tarik yang dibungkus dalam botol berbentuk pelik sangat populer. Apabila pelajar bertanya kepada pekerja kedai dengan rasa ingin tahu, beliau tersenyum dan menjawab bahwa ini adalah minuman populer dengan sejarah yang panjang di Malaysia. Di kaunter pembayaran suara takjub kedengaran lagi. Pembayaran sangat pantas dan tepat. Pekerja kedai sangat mesra malah kepada kami sebagai orang asing. Beliau secara semula jadi berkata dalam bahasa Inggris, "Selamat datang ke Malaysia." Keluar dari kedai, seorang pelajar tidak dapat menahan diri daripada memuji Malaysia. Memang 24 jam mudah. Tak sangka boleh dapat semua yang diperlukan pada bila-bila masa. Seorang pelajar lain mengangguk setuju. Di Austria kebanyakan kedai tutup pada hari Ahad, tapi Malaysia memang lain. Walaupun dalam perjalanan pulang ke hotel saya masih kagum dengan kebersihan bandar ini. Tiada sampah di atas tanah. Kaki tangan pembersihan gigih menyapu jalan sejak awal pagi, seolah-olah seluruh bandar adalah komuniti hidup yang bernafas. Di Vienna, kawasan pelancongan mungkin bersih, tetapi kawasan perumahan selalunya tidak begitu.
Tetapi di Kuala Lumpur di mana sahaja kami pergi ia bersih dan kemas. Kembali ke lobi hotel pelajar lain juga telah bangun. Melihat kami kembali mereka bertanya dengan ingin tahu korang pergi mana. Apabila kami menceritakan tentang sarapan pagi, mereka berkata dengan rasa cemburu bahwa kami lain kali. Maka pagi pertama di Malaysia bermula. Hanya dalam masa beberapa jam ekspresi pelajar telah berubah. Bayangan kebimbangan hilang digantikan dengan senyuman dan rasa ingin tahu. Saya dapat merasakan bahawa lebih banyak kejutan pasti menanti kami dalam 2 hari akan datang. Pada jam 9 pagi kami secara rasmi memulakan pengembaraan kami di Malaysia. Destinasi pertama adalah tempat yang dipilih sendiri oleh pelajar. Selepas sarapan pelajar sepakat berkata, mereka mahu melihat kedai serbaneka itu dengan lebih dekat. Malam tadi tergesa-gesa tak sempat tengok betul-betul. Jadi kami bergerak ke sebuah kedai serbaneka besar lain berhampiran hotel. Sebaik sahaja pintu dibuka, mata pelajar membulat. Bahagian dalam kedai seperti dunia lain. Rak-rak dipenuhi dengan barangan berwarna-warni terutamanya di bahagian minuman. Pelbagai jenis tin dan botol berderet tidak kelihatan penghujungnya. Seorang pelajar lelaki berhenti di hadapan bahagian mi segera. Di Austria mi segera adalah barangan import yang mahal, tapi kat sini pilihannya banyak gila dan harganya murah. Magi mi sedap, kari kepala ikan. Nama-nama yang tidak pernah didengar. Dia menjerit dengan teruja. Apabila bertanya kepada pekerja kedai, beliau tersenyum dan mencadangkan rasa pedas sambal tumis paling popular. Yang lebih mengejutkan adalah makanan siap bungkus-bungkusan makanan. Bungkusan makanan yang disusun kemas, kelihatan sangat segar, seolah-olah baru dimasak. Nasi ayam, nasi lemak, mihun goreng, nasi kerabu. Harganya kira-kira RM7 hingga RM15. Ditukar kepada euro hanya 2 hingga 3 euro. Kalau di Vienna makan macam ni sekurang-kurangnya 10 euro, kan pelajar berseru serentak. Seorang pelajar perempuan mengambil sebungkus makanan dan berkata dengan teruja, boleh makan lepas panaskan dengan microwave je. Kedai serbaneka menyediakan microwave untuk kegunaan percuma. Ini adalah perkara yang sangat mengejutkan bagi mereka, kerana ia tidak terdapat di kedai serbaneka Eropah. Di bahagian dalam kedai, terdapat juga kawasan perkhidmatan. Bukan sahaja ATM, tetapi juga perkhidmatan bungkusan pembayaran bil utility dan malah tambah nilai kad touch and go. Pelajar yang berminat bertanya kepada pekerja kedai, betul ke boleh buat semua benda ni? Pekerja kedai mengangguk sambil tersenyum dan menjelaskan dengan teliti. Walaupun bank tutup, anda masih boleh menguruskan banyak urusan kewangan di sini. Anda juga boleh mengambil bungkusan yang dibeli dalam talian dan membeli tiket konsert atau pelbagai acara. Para pelajar mengangguk kagum. Seorang pelajar perempuan mula membandingkan dengan Vienna. Di Vienna nak pindah wang kena pergi bank. Nak hantar barang kena pergi pejabat pos atau syarikat kurier. Nak bayar bil utility pun kena pergi tempat berbeza. Ekspresi beliau yang menyedari perbezaan ini penuh dengan kekaguman dan kejutan. 23 orang pelajar memutuskan untuk makan bungkusan makanan mereka di kawasan makan kecil di dalam kedai. Pekerja kedai membantu memanaskannya dengan microwave dan dengan prihatin menyediakan penyepit dan tisu. Keprihatinan ini menyentuh hati mereka sekali lagi. Apabila mereka mencuba gigitan pertama, suara sedapnya kedengaran di mana-mana. Nasi lembut, lauk panas dan berperisa kaya. Ada yang berkata ia lebih sedap daripada restoran. Memandangkan harganya, kualiti ini sungguh menakjubkan. Semasa makan saya memerhatikan suasana sekeliling. Pekerja pejabat singgah untuk membeli kopi dalam perjalanan ke tempat kerja. Pelajar membeli roti. Warga emas membeli surat khabar. Disinilah kehidupan harian rakyat Malaysia. Kedai serbaneka telah menjadi pusat kehidupan. Selepas itu saya berbual dengan seorang pekerja kedai wanita muda. Dia berkata dia sering bekerja shift malam. Tak takut ke kerja malam, tanya seorang pelajar. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sangat mudah, tak perlu risau langsung. Saya dah kerja beberapa tahun, tak pernah jumpa apa-apa bahaya pun. Pelanggan semua sopan. Kata-katanya membuatkan pelajar berpandangan dan mengangguk dalam diam. Keluar dari kedai, papan tanda kedai serbaneka kelihatan di mana-mana seolah-olah ada satu setiap 100 meter. Di Vienna, kedai serbaneka jarang ada dan pilihan barangan pun tak banyak, seorang pelajar mengeluh. Saya tak tahu ada berapa banyak kedai serbaneka di Malaysia ni, kata seorang pelajar lelaki secara spontan. Kemudian kami mencari maklumat dan mendapati terdapat lebih daripada 16,000 kedai di seluruh negara. Berbanding dengan jumlah penduduk, nisbah ini sangat tinggi. Angka ini mengejutkan pelajar. Populasi Austria kira-kira 9 juta, tetapi kedai serbaneka hanya beberapa ratus. Perbezaan ini terlalu besar.
Kami memutuskan untuk masuk ke kedai lagi untuk membeli minuman. Kali ini saya mendapati sesuatu yang lebih menakjubkan: kelajuan sistem pembayaran. Hanya perlu mengimbas kodbar sekali, semua maklumat segera dipaparkan. Pembayaran kad juga hanya seketika. Di kebanyakan kedai di Vienna biasanya hanya ada satu mesin tunai dan sentiasa perlu beratur panjang. Tetapi di sini tiada tekanan seperti itu sama sekali. Keluar dari kedai perbualan, bermula secara semula jadi. Kenapa kedai serbaneka Malaysia boleh maju sampai tahap ni? Seorang pelajar perempuan berfikir dan menjawab. Saya rasa sebab gaya hidup orang ramai yang pelbagai. Bandar yang beroperasi 24 jam sudah tentu memerlukan sistem sebegini. Seorang pelajar lain mengangguk setuju. Tambahan pula, saya rasa orang Malaysia sangat mementingkan kecekapan. Seluruh masyarakat direka supaya semua benda boleh diselesaikan di satu tempat. Saya mengangguk dalam hati. Ya, kemudahan ini bukan sahaja kesenangan, tetapi juga kebijaksanaan untuk meningkatkan kualiti hidup. Dalam perjalanan pulang ke hotel, pelajar saling menunjukkan snack, minuman dan bungkusan makanan yang mereka beli. Saya nak tunjuk kat keluarga bila balik nanti, kata seseorang sambil ketawa. Mereka mahu memberitahu keluarga mereka betapa majunya budaya kedai serbaneka Malaysia. Dalam 15 tahun lawatan sambil belajar yang saya ketuai ini, adalah kali pertama pelajar begitu taksub dengan kedai serbaneka. Ini mungkin kerana kedai serbaneka bukan sahaja sebuah kedai, tetapi simbol kecekapan masyarakat Malaysia. Di lobi hotel apabila kami menceritakan pengalaman kedai serbaneka kami kepada pelajar lain, mereka sepakat berkata, kami pun nak pergi. Jadi kami memutuskan untuk mencuba 7-Eleven lain pada sebelah petang. Semua orang ingin tahu apa perbezaan antara 7-Eleven atau Family Mart. Pada pagi hari kedua di Malaysia, kami melihat gambaran keseluruhan masyarakat negara ini melalui ruang kecil yang dipanggil kedai serbaneka. Kecekapan, keselamatan, dan kemudahan. Semua elemen ini sebati dengan sempurna dalam sistem bandar yang maju. Bila balik Austria nanti, kami mesti cerita pasal benda ni kat semua orang, kata pelajar serentak. Pada jam 10 pagi kami meninggalkan hotel dan menuju ke Taman Tasik Titiwangsa. Kaki tangan hotel mencadangkan ia adalah tempat terbaik untuk mengalami gaya hidup warga Kuala Lumpur. Menaiki transit aliran massa MRT Kuala Lumpur adalah pengalaman baharu bagi pelajar. Dalam perjalanan dari stesen ke platform, pelajar sekali lagi berseru terkejut. Stesen di dalam sangat bersih sehingga sukar dipercayai. Lantai marmar berkilat seperti cermin. Papan iklan disusun kemas. Seluruh persekitaran cerah dan moden, sangat berbeza dengan stesen kereta api bawah tanah lama dan gelap di Vienna. Apabila turun eskalator ke platform suara, takjub kedengaran lagi. Walaupun ia adalah struktur bawah tanah yang dalam ia berasa sangat terbuka dan selesa. Sistem pengudaraan berfungsi dengan baik, membuatkan orang berasa selesa seperti berada di atas tanah. Mungkin kerana sudah melepasi waktu puncak, tidak ramai orang, tetapi pemandangan orang beratur sangat mengagumkan. Setiap orang beratur dengan teratur menunggu kereta api dengan senyap. Tanda di lantai menunjukkan kedudukan untuk menaiki kereta api, dan orang ramai beratur dalam dua barisan mengikut tanda tersebut. Seorang pelajar yang melihat papan maklumat elektronik di platform terkejut lagi. Papan itu memaparkan masa ketibaan kereta api seterusnya dengan tepat hingga ke saat. Seorang pelajar lelaki membandingkan dengan jam tangannya dan berkata, betul-betul tepat masa. Apabila kereta api memasuki platform, pergerakan orang ramai berubah secara senyap. Apabila pintu kereta api terbuka, semua orang berundur selangkah untuk membiarkan penumpang di dalam keluar dahulu. Tiada siapa yang menolak atau berebut. Barisan bergerak ke hadapan secara semula, jadi hanya selepas penumpang selesai keluar. Ini adalah pemandangan yang jarang dilihat di kereta api bawah tanah Vienna. Memasuki gerabak, ia adalah kejutan lain. Bahagian dalam sangat bersih dan senyap sehingga sukar dipercayai. Tiada sebarang kontengan di tempat duduk. Lantai berkilat, malah pemegang tangan berkilauan menunjukkan tahap kebersihan yang sangat tinggi. Penyaman udara berfungsi dengan baik, udara sejuk dan selesa. Bunyi juga perlahan membolehkan perbualan berjalan dengan tenang. Apabila kereta api tiba di destinasi, kami naik ke permukaan. Sebaik sahaja keluar dari lift taman hijau yang subur dan pencakar langit di kejauhan menyambut pandangan. Pelajar berseru serentak. Saiznya jauh lebih besar daripada taman di tepi sungai Danube di Vienna. Melangkah masuk ke taman, pemandangan yang lebih mengagumkan muncul. Ramai penduduk bandar sedang bersenam. Ada yang berjoging, berbasikal, bermain rollerblade. Tak sangka ramai orang keluar bersukan pada pagi hari biasa macam ni. Yang paling menarik perhatian pelajar adalah peralatan kecergasan yang boleh digunakan secara percuma.
Di kawasan peralatan kecergasan di tepi kolam, ramai warga emas sedang bersenam dengan aktif. Melihat papan tanda bertulis percuma, pelajar menjerit terkejut. Di Austria, kalau nak bersenam kena pergi gym dan bayar. Pada masa ini seorang pelajar memberanikan diri untuk berbual dengan seorang pakcik yang sedang menggunakan peralatan kecergasan. Walaupun komunikasi bahasa Inggris terhadap mereka saling memahami melalui bahasa badan, pakcik itu tersenyum dan berkata dia datang ke sini setiap pagi untuk bersenam demi kesihatan. Senyuman lembut itu membuatkan pelajar turut tersenyum kembali secara semula jadi. Berjalan di sepanjang laluan basikal di tepi kolam, kami menemui budaya baharu basikal kongsi Go KL Pandago Basikal. Basikal berwarna-warni disusun kemas dan boleh disewa dengan mudah melalui telepon pintar. Austria pun ada sistem yang serupa, tapi tak teratur macam ni, kata seorang pelajar. Kami berehat di bangku taman memerhatikan sekeliling. Kami melihat ramai bapa membawa anak-anak berbasikal, ibu menolak kereta sorong bayi berjalan-jalan. Suasana tenang dan mesra. Terutamanya pemandangan orang yang membawa anjing berjalan-jalan sangat mengagumkan. Setiap orang mengikat anjing mereka dengan tali dan memegang beg kecil di tangan. Apabila melihat seorang lelaki membersihkan najis anjingnya dengan cekap, pelajar memuji, memang ada kesadaran sivik. Kami singgah di sebuah kafe kecil di tepi air. Pekerja kedai melihat kami, adalah orang asing, segera membawa menu bahasa Inggris. Setiap pelajar memesan minuman kegemaran mereka. Ada yang mencoba teh tarik tradisional. Kami duduk di teres menikmati minuman sambil merasai angin sejuk. Angin sejuk membelai pipi. Pelajar melihat pemandangan dengan senyap, tersenyum sesama sendiri. Tak sangka ada tempat macam ni di tengah-tengah bandar besar, seorang pelajar berkata perlahan. Vienna pun ada, tapi ruang awam tak dijaga sebaik ini. Malaysia memang mementingkan kualiti hidup rakyat. Seorang pelajar lain mengangguk setuju. Di luar kafe, orang ramai meluangkan masa dengan cara mereka sendiri. Ada yang membaca buku, melukis, mendengar musik. Setiap orang menikmati detik ketenangan mereka sendiri. Mempunyai ruang rekreasi sebegini di bandar yang sibuk mencerminkan nilai murni masyarakat Malaysia. Pada masa ini seorang makcik lalu dan tersenyum ramah kepada kami pelajar asing. Apabila seorang pelajar menyapa dengan hello, makcik itu membalas lambaian tangan. Detik hangat itu adalah daya tarikan sebenar Malaysia. Berjalan lebih jauh ke hadapan, kami menemui padang aktiviti luar, gelanggang bola keranjang dan padang bola sepak. Semua kemudahan ini boleh digunakan secara percuma. Di Austria nak guna padang sukan kena buat tempahan dan bayar, pelajar terpegun. Yang paling mengejutkan adalah tandas di taman. Setiap satu tempat bersih sehingga sukar dipercayai dan boleh digunakan secara percuma. Lagi bersih daripada tandas hotel, kata seorang pelajar sambil ketawa. Ada kemudahan, pam air, tong sampah, diklasifikasikan, bangku disusun kemas, malah ada tanjakan untuk kerusi roda dan panduan untuk orang buta. Reka bentuk yang mengambil kira semua orang ini menyentuh hati saya. Tambahan pula, laluan basikal dan laluan pejalan kaki diasingkan yang turut mengejutkan pelajar. Pemandangan bandar yang teratur di mana keselamatan dan kemudahan wujud bersama. Ini mencerminkan falsafah bandar yang berpusatkan manusia. Ia adalah manifestasi keselamatan dan keprihatinan. Setiap orang mematuhi peraturan, saling menghormati, berkongsi ruang tanpa insiden. Reka bentuk yang teratur ini adalah jaminan keselamatan warga bandar, kata pelajar. Menjelang tengah hari lebih ramai orang berkumpul di taman. Pekerja pejabat yang datang untuk berehat semasa waktu makan tengah hari, orang yang membentangkan tikar di rumput dan makan bungkusan makanan, orang yang meregangkan badan perlahan-lahan. Pemandangan orang ramai berinteraksi dengan alam semula jadi dalam rutin harian yang sibuk sangat menenangkan. 2 atau 3 pekerja pejabat membentangkan tikar dan makan tengah hari bersama rakan-rakan mereka. Melihat adegan ini, seorang pelajar bertanya dengan ingin tahu. Pekerja pejabat boleh datang sini makan masa rehat ke pemandu pelancong? Kami tersenyum dan menjawab. Ada banyak pejabat berdekatan. Waktu makan tengah hari kira-kira sejam, jadi ramai yang keluar ke taman macam ni untuk berehat. Bestnya, kata pelajar serentak. Di Austria waktu rehat makan tengah hari hanya kira-kira 30 menit. Kebanyakan pekerja makan di kantin syarikat. Ia adalah budaya yang dicemburui, di mana mereka boleh meluangkan masa dengan santai di bawah sinaran matahari. Yang lebih menakjubkan adalah makan tengah hari yang ditempah melalui telefon pintar boleh dihantar terus ke taman. Hanya dengan satu aplikasi bungkusan makanan dan kopi boleh dihantar dalam masa beberapa menit. Tak ada apa-apa yang mustahil di Malaysia ni kan, kata seorang pelajar bergurau menyebabkan semua orang ketawa besar. Sebelum meninggalkan Taman Tasik Titiwangsa, kami mengambil banyak gambar. Latar belakangnya adalah kolam jambatan dan orang ramai bersenam.
Setiap orang mahu menyimpan detik ini dalam ingatan mereka selama-lamanya. Bila balik rumah nanti saya nak tengok gambar ni dan rindu Malaysia, kata pelajar itu sambil ketawa, wajahnya tidak lagi mempunyai kebimbangan pagi. Seorang pelajar berkata, orang Malaysia memang mementingkan kesihatan kan. Hebatnya membina tempat bersukan yang bagus dan membenarkan semua orang menggunakannya secara percuma. Austria patut belajar. Walaupun dalam MRT dalam perjalanan pulang ke bandar, pelajar masih berbincang tentang Taman Tasik Titiwangsa. Saya nak pergi lagi. Kalau saya belajar sini, saya akan datang bersenam setiap hari. Perbualan berterusan tanpa sedar. Saya sendiri tersentuh. Mempunyai taman yang begitu luas dan terjaga dengan baik di tengah-tengah bandar besar seperti Kuala Lumpur. Semua orang boleh menggunakan tempat bersukan dan ruang rekreasi secara bebas. Semua dikekalkan dengan teratur. Orang ramai menggunakannya secara semula jadi. Ini adalah bukti tamadun masyarakat Malaysia. Pengalaman Taman Tasik Titiwangsa memberikan pelajar perspektif yang lebih tinggi untuk memahami negara Malaysia. Bukan sahaja pembangunan ekonomi, tetapi juga kesedaran tentang budaya yang menjaga kualiti hidup rakyat. Selepas makan tengah hari kami menuju ke destinasi seterusnya. Pelajar menjangkakan membeli belah, tetapi saya mahu membawa mereka melihat satu tempat dahulu, Perpustakaan Awam Kuala Lumpur, sebuah tempat yang membolehkan mereka mengalami sebahagian daripada budaya pendidikan Malaysia. Kami menaiki MRT ke stesen KLCC dan kemudian berjalan kaki ke perpustakaan. Tak perlu risau hujan sampai ke sini, kata pelajar terkejut. Struktur yang mudah dan bijak seperti laluan bawah tanah jarang terdapat di Vienna. Ini terasa baru bagi mereka. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam bangunan, mata pelajar bersinar. Rak buku besar menjulang tinggi hingga ke siling dinding buku yang seolah-olah bersinar sendiri. Ruang seperti fantasi ini sangat berbeza dengan perpustakaan tradisional. Ini betul-betul perpustakaan kemacam hasil seni. Di tengah-tengah kejutan dan pujian, saya tersenyum dalam diam. Tetapi apa yang saya mahu pelajar lihat bukan keindahan seni bina, tetapi pemandangan orang ramai yang berkumpul di sini. Walaupun pada petang hari biasa masih ramai orang membaca dengan senyap. Seorang lelaki bersut mungkin datang semasa waktu rehat kerja. Seorang wanita muda menaip nota secara mendalam di komputer riba. Setiap orang dengan ekspresi serius tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Kami juga mencari tempat duduk mengambil buku dan membaca. Di bahagian buku asing terdapat banyak buku Inggris dan Jerman. Cigu, ada buku Milan Kundera kat sini, seorang pelajar menjerit terkejut. Di tangannya dia memegang karya klasik penulis yang mewakili sastra Austria. Serta-merta mata pelajar bersinar dengan kebanggaan. Tak sangka boleh jumpa buku penulis Austria kat Malaysia, kata seorang pelajar dengan kagum. Terutamanya pemandangan pekerja pejabat bersut sangat mengagumkan. Walaupun pada petang selepas waktu rehat makan tengah hari mereka masih duduk dengan senyap membaca. Diorang tak kerja, ketanya seseorang bergurau. Pemandu pelancong tersenyum dan menjawab, mungkin diorang ambil masa rehat makan tengah hari. Ramai orang suka membaca walaupun masa terhad. Mendengar kata-kata itu, seorang pelajar lelaki memuji budaya membaca di perpustakaan semasa waktu rehat makan tengah hari memang hebat. Di Austria semua orang pergi minum kopi atau merokok. Seorang pelajar lain menyambung, orang Malaysia memang mementingkan ilmu. Tak sangka ramai orang membaca pada siang hari biasa. Dulu dengar kata tahap pendidikan tinggi, sekarang saya faham. Selepas itu kami tinggal di perpustakaan selama kira-kira sejam. Setiap pelajar memilih buku dalam bidang yang mereka minati dan membaca. Ada yang membaca buku pembelajaran bahasa Melayu, ada yang membelek buku sejarah Malaysia dan ada yang membaca panduan pelancongan Malaysia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Apabila kami keluar, saya bercakap dengan mereka. Seorang pelajar perempuan berkata dengan ekspresi serius, "Cikgu, saya rasa saya faham kenapa Malaysia boleh maju sangat. Sebab ada budaya, orang ramai terus belajar nih." Pelajar lain turut mengangguk setuju. Semangat mencari ilmu, merekalah kuasa yang membuatkan sebuah negara berkembang. Seorang pelajar lain mula membandingkan dengan Vienna. Vienna pun ada perpustakaan tapi tak ramai yang guna. Terutamanya orang muda hampir tak pergi. Saya cemburu dengan budaya membaca nih. Mendengar kata-kata itu, saya mengangguk dalam diam. Selepas itu, semasa berjalan-jalan di sekitar kedai buku di Pavilion KL, kami terus berbincang tentang pendidikan Malaysia dan sikap orang ramai terhadap ilmu. Pelajar berazam untuk belajar lebih keras selepas pulang dan berharap untuk komited kepada pembangunan diri seperti pelajar Malaysia. Berjalan di koridor kedai buku boleh dilihat di mana-mana dan setiap kedai dipenuhi dengan orang. Ada yang memilih buku berdiri membaca di hadapan kaunter. Di situ wujud masyarakat yang gemar membaca. Masuk ke sebuah kedai buku besar, pelajar terkejut lagi.
Mereka terpegun dengan saiznya yang besar dan kepelbagaian jenis buku. Terdapat buku akademik novel, buku persediaan peperiksaan. Bukan sahaja buku bahasa Melayu, tetapi juga banyak buku bahasa asing. Yang paling mengejutkan pelajar adalah buku rujukan untuk peperiksaan kemasukan universiti. Dinding dipenuhi dengan buku yang berkaitan dengan peperiksaan. Di Austria, persediaan peperiksaan yang sistematik sebegini tidak pernah dilihat. Pelajar membelek buku sambil berseru. Seorang pelajar lelaki ketawa kecil dan berkata, "Pelajar Malaysia memang rajin ya. Kalau saya belajar rajin macam ni mesti keputusan lebih baik." Di satu sudut kedai buku terdapat kafe ruang di mana orang boleh minum kopi sambil membaca. Ramai yang duduk dengan senyap tenggelam dalam dunia buku mereka. Hanya bunyi helaian buku sesekali kedengaran. Kami juga membeli minuman dan berehat sebentar. Semasa memerhatikan suasana kafe, kami membuat penemuan baharu. Terdapat banyak pemandangan ibu bapa membaca bersama anak-anak. Kanak-kanak membaca buku cerita dongeng ibu bapa menjaga mereka di sisi. Sikap mendekati buku sejak kecil ini saya rasa adalah asas kepada budaya pendidikan Malaysia. Pada masa yang sama terdapat juga ramai warga emas pakcik dan makcik membaca surat khabar dan majalah dengan senyap. Melihat adegan ini seorang pelajar berkata dengan kagum, "Sikap berusaha untuk belajar walaupun sudah tua memang mengagumkan." Ia membuatkan kita merasai kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Keluar dari kedai buku seorang pelajar memegang 2 atau 3 buku di tangan. Buku pembelajaran bahasa Melayu dan buku sejarah Malaysia. Dia mahu terus belajar secara mendalam selepas pulang. Kata-katanya juga membuatkan pelajar lain berkata serentak, "Saya pun nak beli." Mereka ketawa sambil berbincang untuk membuat pesanan dalam talian selepas pulang ke negara asal. Masa di Pavilion KL adalah peluang berharga bagi pelajar untuk memahami budaya pendidikan Malaysia secara mendalam. Bukan sahaja pendidikan yang menumpukan kepada peperiksaan, tetapi masyarakat yang menghormati pembelajaran pada semua peringkat kehidupan. Semangat menghargai ilmu dan sentiasa meningkatkan diri inilah kuasa yang menyokong pembangunan Malaysia. Mereka merasainya dari lubuk hati mereka. Pada jam 4 petang kami tiba di Bukit Bintang. Destinasi kami seterusnya adalah Bukit Bintang, Pusat Budaya Anak Muda Malaysia. Sebaik sahaja keluar dari stesen MRT, pelajar terpegun dengan tenaga yang membuak-buak. Hiruk-pikuk bandar musik basking gelak tawa dan sekumpulan anak muda yang berpakaian bebas. Kami berjalan ke tengah-tengah Bukit Bintang. Pertama kami melihat persembahan street performance. 2 atau 3 anak muda menari tarian street dance. Mereka mengikut irama musik pop yang rancak. Persembahan yang sempurna dengan langkah tarian yang diselaraskan membuatkan penonton bersorak. Pelajar turut terpaku melihatnya. Selepas persembahan, penonton bertepuk tangan dengan meriah. Ada yang meletakkan wang ke dalam topi. Anak-anak muda itu menunduk hormat dengan mendalam dan membalas dengan senyuman. "Terima kasih. Tahap persembahan jalanan kat sini tinggi betul," kata seorang pelajar dengan kagum. "Di Vienna pun ada, tapi taklah sempurna macam ni." Berjalan sedikit ke hadapan persembahan muzik secara langsung bermula. Bunyi gitar yang ceria, gendang dan nyanyian yang jelas. Pelajar juga secara semula jadi mengikut irama menggerakkan badan mereka. Muzik tanpa sempadan bergema di hati saya. Seorang pelajar perempuan memberanikan diri meletakkan 1 shilling euro ke dalam topi. Pemuzik itu membalas dengan senyuman. Walaupun sedikit malu, wajahnya berseri-seri dengan senyuman gembira. Interaksi hangat ini adalah simbol suasana bebas di kawasan ini. Kami terus berjalan ke pasar kecil. Di situ artis muda menjual karya mereka secara langsung. Terdapat lukisan tangan dan barangan buatan tangan. Setiap satu unik dan penuh dengan kreativiti anak muda. Pelajar berhenti di hadapan sebuah kedai yang mempamerkan anting-anting dengan reka bentuk moden yang menggabungkan motif tradisional Malaysia. Wanita yang menjualnya menjelaskan dalam bahasa Inggris yang fasih. Ini adalah perhiasan yang menggabungkan motif tradisional Melayu dengan reka bentuk moden. Seorang pelajar perempuan membeli 1 sesuai sangat untuk dijadikan cenderamata, katanya sambil tersenyum. Di kedai lain seni khat dipamerkan. Karya yang ditulis dengan tulisan yang indah di atas kertas tradisional syair atau kata-kata hikmah. Tulisan Melayu ni cantik betul, puji pelajar. Seorang pelajar meminta artis khat menulis namanya dalam tulisan Melayu. Artis itu gembira dan segera melukis dengan berus menulis namanya dengan tulisan yang cantik. Apabila menerima kertas itu, wajah pelajar berseri-seri dengan senyuman yang cerah. Hebatnya ada tempat macam ni untuk artis muda ekspresikan diri secara bebas, kata seorang pelajar lain. Peluang macam ni jarang ada kat Austria. Saya mengangguk dalam hati.
Ya, Malaysia mempunyai asas yang kukuh untuk menyokong budaya dan kreativiti anak muda. Berjalan di sepanjang jalan, perhatian pelajar beralih kepada fashion anak muda. Anak-anak muda bergaya dengan yakin. Setiap gaya penuh dengan keyakinan. Anak muda Malaysia pandai bergaya betul, kata seorang pelajar perempuan sambil ketawa. Yang lain turut mengangguk setuju. Kami berhenti di hadapan sebuah kafe. Hanya dari luar dekorasi dan pencahayaan sudah mengagumkan. Melihat ke dalam terdapat hasil seni di dinding dan buku reka bentuk serta fotografi di rak. Saya nak masuk tengok, kata pelajar. Jadi kami masuk ke dalam kafe. Di dalamnya lebih menarik daripada yang disangka. Barista menghulurkan menu bahasa Inggris dengan sopan dan menjelaskan bahawa menu yang disyorkan adalah minuman istimewa yang dibuat menggunakan teh Malaysia tempatan. Pelajar dengan teruja memesan minuman yang menggabungkan bahan tradisional Malaysia dengan gaya moden seperti teh tarik latte atau lychee soda. Duduk di sana kami melihat ramai anak muda membuka komputer riba mereka bekerja atau belajar. Kafe bukan sahaja tempat berehat tetapi juga pusat kerja dan kreativiti. Keluar-keluar semula, kami menuju ke kedai butik kecil. Bukan jenama besar tetapi kedai kecil yang penuh dengan kepribadian. Setiap barangan seperti hasil seni. Pelajar perempuan masuk ke sebuah kedai pakaian vintage. Pemiliknya seorang wanita muda. Dia tersenyum dan menjelaskan bahawa ini diimport terus dari luar negara. Pelajar bersemangat mencuba pakaian ketawa gembira, seolah-olah sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian Kuala Lumpur. Menjelang senja, lampu bandar mula menyala. Bunyi muzik menjadi lebih kuat, suara orang lebih riuh. Restoran dan bar mula buka. Aroma makanan dan gelak tawa merebak di seluruh jalan. Pelajar tenggelam sepenuhnya dalam kemeriahan itu. Orang Malaysia memang mesra. Diorang senyum dan bercakap dengan orang asing siap tolong lagi. Suasana mesrani memang daya tarikan Malaysia. Pukul 9 malam tiba masanya untuk pulang ke hotel. Pelajar melihat kembali pemandangan malam bandar ini dengan rasa berat hati. Saya nak datang lagi, kata-kata itu juga meluahkan isi hati saya. Saya mengangguk dalam diam. Tenaga Bukit Bintang memang hebat. Dalam MRT, dalam perjalanan pulang ke hotel, pelajar berbincang tentang pengalaman hari itu, ketenangan Taman Tasik Titiwangsa Dunia Ilmu di Perpustakaan Awam dan kemeriahan Bukit Bintang. Hanya dalam masa beberapa jam, mereka telah mengalami pelbagai aspek Malaysia. Seorang pelajar berkata, perlahan, saya tak pernah terfikir Malaysia adalah negara yang pelbagai aspek macam ni. Tradisional dan moden, tenang dan meriah. Semuanya sebati dengan sempurna. Pelajar lain turut mengangguk setuju, berkata, serentak, keseimbangan inilah yang membuatkan Malaysia berbeza. Walaupun dalam MRT perbualan masih berterusan. Bila balik Austria nanti kami akan cerita semua yang kami nampak kat Malaysia. Terutamanya suasana bebas kat Bukit Bintang. Kami tiba di hotel hampir jam 10 malam. Walaupun penat, wajah setiap pelajar berseri-seri dengan ekspresi gembira. Hari ini memang pengalaman berharga. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut mereka secara semula jadi. Keesokan paginya, hari terakhir di Malaysia tiba. Pelajar bangun awal dan mengemas beg mereka. Dijadwalkan untuk ke lapangan terbang pada 11 petang. Selepas sarapan, kami memutuskan untuk melawat Bukit Bintang buat kali terakhir untuk bersiar-siar dan membeli belah. Berjalan kaki dari hotel merasai udara pagi yang sejuk sambil mengukir pemandangan Kuala Lumpur jauh di dalam ingatan. Tiba di Bukit Bintang didapati sudah ramai orang. Oleh kerana ia adalah hujung minggu pelancong dan penduduk tempatan bercampur baur. Suasana sangat meriah. Kedai kosmetik, kedai pakaian dan kedai serbaneka berderetan di tepi jalan. Rak-rak di dalam kedai mempamerkan koleksi terbaru. Pelajar perempuan mula-mula menuju ke kedai kosmetik Malaysia kerana mereka telah mendengar tentang kualiti dan reputasinya. Pekerja kedai tersenyum dan menyapa dalam bahasa Inggris, selamat datang, dan menghulurkan sampel. Beliau menjelaskan dengan sopan, saya cadangkan produk ini mengikut jenis kulit Anda. Pelajar mencuba dengan terkejut dan terkejut berkata mereka tidak pernah menerima perkhidmatan yang begitu teliti. Seorang pelajar perempuan membeli banyak kosmetik sebagai cendera mata untuk ibu kakak dan rakan-rakan. Harga tak mahal, kualiti pun bagus, katanya sambil tersenyum gembira dan kagum dengan pembungkusan hadiah yang cantik oleh pekerja kedai. Pada masa yang sama, pelajar lelaki menuju ke kedai elektronik di pusat membeli belah. Aksesori telefon pintar terkini, headphone dan pelbagai produk elektronik disusun kemas. Harganya jauh lebih murah daripada di Eropah. Ramai pelajar gembira membeli. Selepas itu kami singgah di kawasan makanan ringan. Pelajar yang pertama kali merasai apam balik berseru manis dan sedap. Panas-panas lagi.
Seorang pelajar lain memegang ayam goreng berempah di tangan dan berkata sambil ketawa, Austria tak ada makanan sedap macam ni. Mereka menikmati budaya makanan jalanan unik Malaysia. Wajah mereka sentiasa dihiasi dengan senyuman gembira. Kemudian kami masuk ke kedai cenderamata. Terdapat barangan dengan motif Malaysia t-shirt dengan gambar harimau Malaya dan patung harimau Malaya yang comel. Pelajar memilih cenderamata untuk keluarga dan rakan-rakan. Pemilik kedai melihat mereka adalah pelajar asing tersenyum dan berkata, "Terima kasih kerana datang ke Malaysia. Saya bagi diskaun istimewa ya." Kebaikan hangat itu menyentuh hati pelajar sekali lagi. Orang Malaysia baik betul. Tiba waktu makan tengah hari. Pelajar berkata mereka mahu mencuba makanan Malaysia yang asli. Jadi kami masuk ke sebuah restoran makanan Melayu yang sudah dipenuhi pelancong. Menu mempunyai gambar dan penerangan bahasa Inggris memudahkan untuk memesan. Apabila hidangan berwarna-warni seperti nasi kerabu, ikan bakar dan sayur goreng petai dihidangkan, pelajar berseru. Cantiknya pekerja kedai mengajar mereka cara makan dengan ramah. Semua orang makan dengan berselera. Lagi sedap daripada yang disangka, senyuman muncul di wajah mereka. Selepas makan kami melawat Masjid Jamek Sultan Abdul Samad berhampiran kawasan membeli belah. Menghadap bangunan purba itu, pelajar mendongak dengan senyap. Masa seolah-olah terhenti. Suasana yang tenang itu membuatkan semua orang terdiam seketika. Kami duduk di tangga berehat berbual tentang pengalaman 2 hari ini. Perjalanan ini memang masa yang berharga, kata seorang pelajar perempuan dengan mata bersinar. Satu perjalanan yang tak disangka, tapi jadi kenangan terindah dalam hidup. Dulu saya tak tahu apa-apa pasal Malaysia, tapi sekarang ia jadi negara kegemaran saya. Pelajar lain mengangguk setuju dengan mendalam. Mesti datang lagi, lain kali nak tinggal lama sikit. Kami kembali ke hotel untuk mengambil bagasi. Masa untuk bas ke lapangan terbang semakin hampir. Pelajar memegang beg beli belah di kedua-dua tangan, tetapi wajah mereka berseri-seri dengan kegembiraan. Melihat pemandangan Kuala Lumpur yang berlalu di luar tingkap mata mereka dipenuhi rasa berat hati dan terima kasih. Duduk di dalam bas, pelajar memandang keluar tingkap dengan senyap. Pemandangan Kuala Lumpur perlahan-lahan menjauhi di belakang mereka. Seseorang berbisik perlahan, "Selamat tinggal Kuala Lumpur, mesti datang balik." Suara itu lebih seperti janji daripada perpisahan. Kami akhirnya tiba di Kelia. 2 hari lalu kami mendarat cemas di sini. Tetapi kini kami berdiri di sini dengan perasaan yang sama sekali berbeza. Bayangan kebimbangan dan tekanan telah hilang sama sekali, digantikan dengan rasa kepuasan dan kesyukuran di hati. Semasa mendaftar masuk, pelajar tersenyum dan berkata kepada kaki tangan, "Masyarakat Malaysia memang hebat." Kaki tangan itu juga tersenyum dan membalas, "Selamat datang lagi. Terima kasih kerana datang." Dalam perbualan yang mesra itu, terdapat kehangatan hati ke hati. Semasa menunggu pemeriksaan berlepas, saya bertanya kepada pelajar, "Apa yang korang nak buat bila balik Austria nanti?" Seorang pelajar lelaki menjawab, tanpa teragak-agak, "Nak mula belajar bahasa Melayu." Pelajar lain turut mengangguk setuju. Saya nak cuba belajar kat Universiti Malaysia. Boleh tak cikgu tolong yakinkan ibu bapa saya? Saya rasa kalau belajar kat Malaysia, saya boleh belajar lebih banyak benda. Ekspresi serius itu membuatkan saya tersentuh. Tiba masa untuk menaiki pesawat. Kami berjalan menuju pintu berlepas. Lampu Kuala Lumpur terpancar di mata pelajar yang menoleh ke belakang. Semasa berlepas, seseorang mengeluarkan sapu tangan dan mengelap air mata perlahan-lahan. Itu adalah air mata perpisahan, tetapi juga air mata janji untuk bertemu lagi. Ia bukan kesedihan. Pesawat mendaki ke langit malam. Pemandangan Kuala Lumpur semakin mengecil di luar tingkap. Pengalaman 48 jam kami di Malaysia berakhir di situ. Tetapi itu bukan pengakhiran, tetapi permulaan segalanya. Keesokan paginya pesawat tiba di lapangan terbang Vienna. Di balai ketibaan, ibu bapa telah lama menunggu dengan senyuman. Pelajar menceritakan kisah mereka di Malaysia dengan nada teruja. Pada mulanya ibu bapa terkejut, tetapi tidak lama kemudian mata mereka menunjukkan kebanggaan. Tak sangka Malaysia selamat dan mudah macam tu. Tak sangka orang kat sana mesra macam tu. Setiap orang mendengar dengan tekun seolah-olah turut serta dalam perjalanan itu. Minggu berikutnya satu keajaiban kecil berlaku di sekolah. Pelajar mula memuat naik gambar dan video mereka di Malaysia di media sosial. Puluhan siaran muncul di Instagram dan TikTok. Sambutan merebak dengan cepat. Rakan-rakan menyatakan kekaguman dan kejutan. Malaysia macam tu kena. Pergi perbincangan riuh rendah. Terutamanya video makan pada larut malam di kedai serbaneka sangat popular. Pemandangan gadis muda hidup dengan selamat pada waktu malam
menarik perhatian yang besar. Tontonan melebihi 200 kali. Perkara ini meningkatkan minat ibu bapa terhadap Malaysia dengan cepat. Dalam mesyuarat ibu bapa di sekolah Malaysia menjadi topik perbincangan utama. Suara-suara yang ingin menghantar anak mereka belajar di Malaysia semakin kuat. Saya sendiri dijemput untuk menyampaikan syarahan khas. Harapan untuk menceritakan apa yang saya lihat dan dengar di Malaysia kepada pelajar dan guru lain. Pada hari syarahan Dewan Kuliah penuh sesak. Saya menceritakan pengalaman saya di Malaysia dengan jujur. Sistem bandar yang maju, kesedaran sivik yang tinggi, dan yang paling penting layanan mesra terhadap orang asing. Penonton mendengar dengan penuh perhatian. Dalam sesi soal jawab orang ramai mengangkat tangan tanpa henti. Adakah Malaysia benar-benar selamat? Bagaimana tahap pendidikannya? Bagaimana dengan kos sara hidup? Semua orang ingin tahu kebenaran tentang Malaysia. Saya hanya menceritakan fakta yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Selepas syarahan ramai pelajar datang kepada saya. Saya nak belajar di Malaysia, macam mana nak mula, kat mana boleh belajar bahasa Melayu, macam mana nak masuk Universiti Malaysia. Mata mereka bukan lagi seperti dahulu, tetapi mata yang dipenuhi impian. Gelombang ini akhirnya turut mempengaruhi dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan menghubungi sekolah saya menyatakan hasrat untuk mengkaji sistem pendidikan Malaysia, terutamanya budaya, membaca, dan falsafah pembelajaran sepanjang hayat. Sekolah saya juga mula mempromosikan program pertukaran dengan Malaysia. Pengetua merancang untuk melawat Malaysia sendiri dan menjalin hubungan dengan sebuah sekolah antarabangsa di Kuala Lumpur. Dan yang paling menakjubkan adalah perubahan pelajar yang pernah melawat Malaysia sendiri. Selepas itu mereka belajar lebih keras daripada sebelumnya. Mereka berkata mereka diilhamkan oleh kerajinan pelajar Malaysia. Mereka melihat dalam setiap detik rutin harian sikap mereka berusaha untuk belajar dan meningkatkan diri. Saya berfikir dalam diam. Perjalanan ini bukan sahaja lawatan sambil belajar, tetapi perjalanan yang menyalakan api di hati pelajar. Dan api itu tidak akan padam walaupun mereka dewasa. Melihat pemandangan di luar tingkap, saya tersenyum. Terima kasih Malaysia. Anda sememangnya telah mengubah masa depan mereka. Bilangan pelajar dengan keputusan akademik yang meningkat telah bertambah. Pendaratan cemas yang tidak disangka-sangka itu telah mengubah hidup saya. Ia bukan sahaja satu perjalanan, tetapi peluang untuk saya mengenali negara Malaysia dan membuka ufuk baharu kepada ramai pelajar. Ketakutan pada masa itu bertukar menjadi peluang yang tidak dijangka, dan apa yang pernah dianggap sebagai nasib buruk kini terasa seperti rahmat. Saya masih kerap berbual dengan pelajar tentang kisah pada masa itu. 48 jam di Kuala Lumpur adalah kenangan yang tidak dapat kami lupakan. Pengalaman itu telah membina jambatan persahabatan kecil antara Republik Austria dan Malaysia. Malaysia bagi kami bukan lagi negara yang jauh, tetapi negara yang ingin dilawati, negara yang kami cintai dengan sepenuh hati. Mengingat kembali, ini adalah perubahan besar yang dicetuskan oleh kebetulan kecil. Dalam kerjaya pengajaran saya selama 15 tahun tidak pernah ada pengalaman yang begitu bermakna. Saya berasa bangga kerana dapat membuka ufuk baharu kepada pelajar dan menjadi jambatan sendiri. Kini saya masih sering teringat hari itu. Apabila saya melihat pesawat di lapangan terbang, saya teringat wajah pelajar yang penuh ketakutan pada masa itu dan wajah yang bersinar dengan kegembiraan hanya 2 hari kemudian. Itu adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh Malaysia kepada kami. Saya berharap pada masa hadapan, Republik Austria dan Malaysia dapat menjadi lebih rapat, sama ada dalam pendidikan budaya atau jiwa rakyat kami dapat berhubung. Membina persefahaman bersama dan berharap lebih ramai orang dapat menyedari wajah sebenar Malaysia. Kehangatan rakyat, semangat untuk belajar dan hati yang penuh kebaikan. Semua ini bersama-sama membentuk keindahan negara ini. Terima kasih. Saya benar-benar mencintai Malaysia.